Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang dikasihi semua ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat. Pada hari ini kita sambung perbincangan muzakarah Kifayatul Mubtadi pada muka surat kitab Jawi, pada muka surat yang ke-9, baris yang keempat daripada atas. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'i fid darain. Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad, kena berpegang teguh, jazam di dalam hati bahawasanya sabit, mesti dan tetap wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Situ. Jadi kita bincang cara beriman. Cara beriman dengan Allah ni dia ada dua. Yang pertama secara ijmal, umum. Iaitulah wajib kita yakin Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar. Dan di diri Allah Ta'ala itu ada sifat kesempurnaan yang amat-amat banyak. Yang amat-amat banyak. Berapa banyak? Wallahu alam. Seorang pun daripada makhluk ni tak dapat mengetahui. Melainkan Allah sahaja yang tahu. Itu satu. Dan tidak ada kekurangan walaupun sedikit. Itu cara yang pertama. Wajib kita kena i'tiqad Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar, asa, dan memiliki sifat kesempurnaan yang amat banyak. Kemudian cara yang kedua, wajib kita kena belajar satu persatu. Wajib kena tahu dalil dan wajib beriman. 3 kali wajib. Wajib belajar sifat, wajib kena tahu dalil dan wajib beriman. Berapa kena belajar satu persatu ni? Dalam kitab ni, pengarang dia pilih 13 sifat yang wajib dipelajari. Di atas pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Setengah ulama, Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata wajib belajar 20 sifat. Maka kedua-dua itu adalah daripada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kena belajar satu persatu dengan detail. Sifat wujud itu apa? Bincang. Qidam itu apa? Dalilnya apa? Kena bincang satu persatu. Sampailah Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Pertama, wajib kita mukallaf. Tiap-tiap orang yang berakal, yang cukup umur, dan sampai seruan dakwah, wajib percaya, wajib kita beriman. Dan i'tiqad, berpegang teguh di dalam hati, jazam dengan yakin, bahawasanya kita beriman sabit, yakni mesti dan tetap, yakni wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Dipilih oleh ulama akan sifat wujud, sifat yang pertama yang wajib dipelajari. Sifat Allah Ta'ala ni disebut dalam Al-Quran. Wujud, qidam, baqa', itu semua di dalam Al-Quran. Tidak ada tertib susunan. Tetapi ulama mengatur wujud ni diletakkan sifat yang pertama yang wajib dipelajari. Sebab apa? Kerana kaedah didahului yang terlebih penting, kemudian yang lain. Yuqaddimul aham, summa aham. Yuqaddimul aham, summa aham. Didahului yang terlebih penting, kemudian yang lain. Baik. Jadi macam mana? Contoh. Kita ni nak bincang apa pun,
Kena tahu kata benda tu ada dulu. Barulah kita bincang yang lain. Contoh, orang tanya, ada ke tak kuliah hari ni? Kita kata ada. Baik. Baru kita bincang yang lain. Siapa yang kuliah, kitab apa, muka surat apa, tajuk apa. Kerana kita bincang ada. Tapi kalau orang kata tak ada hari ni, tak kena tanya hal lain. Tak payah bincang lah hal lain sebab tak ada. Begitu juga kita nak bincang dalam bab untuk mengenal Allah. Allah Ta'ala itu mesti ada. Baik, kalau ada, macam mana? Allah Ta'ala mesti sedia, mesti kekal, mesti tidak sama dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala itu ada. Baru kita bincang yang lain. Ini orang panggil, wujud ini penting dibincang awal. Kerana kita kena isbat dalam hati kita. Kena yakin, jazam dalam hati kita. Allah Ta'ala itu wajibal wujud. Mesti ada. Artinya, arti ada tu. Ada Allah Ta'ala. Iaitu ada diri dan sifat Allah. Ada Allah Ta'ala, iaitu ada diri dan sifatnya. Dan wajib kita mukallaf, percaya dan i'tiqad, tidak sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala, bersifat dengan lawannya, lawan kepada wujud, iaitulah tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Wajib tu perkara mesti ada. Mustahil tak boleh terima pada akal. Tak logik. Mustahil, yakni tak boleh tak ada. Mesti ada, tak boleh tak ada. Kalau tak ada tu bohong, tak boleh. Baik. Ini orang panggil asas untuk mudah kita belajar tauhid. Orang kata tauhid payah, kita kata payah apa aku mengaji mudahnya. Tengok dia buat ringkas. Allah Ta'ala tu ada, mustahil tiada. Mana bukti dia? Firman Allah Ta'ala membuktikan kepada kewujudan Allah dalil. Ini orang panggil dalil. Tandanya bukti. Atau dalilnya, tandanya tanda ada Allah Ta'ala. Atau dalilnya dalil kepada ada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ambil pemarih garis itu. Ataupun ambil orang kata apa, pen highlight. Garis di situ dengan warna. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan. Itu dalil dia. Kalau orang tanya, mana bukti kata Allah ada? Kita jawab kata langit, bumi, makhluk ni lah bukti kata Allah ada. Pasal apa kata langit, bumi ni bukti kata Allah ada? Tu ayat Quran. Allah Ta'ala, Allahul ladzi, Allah Ta'ala yang maha termulia, yang alladzi yang khalaqa, menjadikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Yakni menjadikan sekalian makhluk ini. Artinya, arti kepada ayat Al-Quran tadi, Allah Ta'ala sahajalah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Tengok Allah Ta'ala, titah Allah Ta'ala itu dengan penuh balaghah. Cakapan yang tinggi. Allahul ladzi khalaqa. Allah Ta'ala yang menjadi. Samawati wal ard. Langit Allah Ta'ala sebut dengan jamak. Adapun ard disebut dengan mufrad. Langit-langit
Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit dan bumi. Sedangkan kita faham kata langit ni 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Tapi apabila langit disebut 7, disebut banyak, menjadikan langit-langit. Dan bumi, disebut satu saja bumi. Kenapa tak sebut bumi-bumi dengan jamak? Ini menunjukkan langit tu dia ni 7 renggang-renggang jauh. Daripada satu langit kepada satu langit tu jauh. Adapun bumi ni 7 juga. Tetapi lapisannya rapat-rapat. Datuk Saleh rahimahullah, dia kata, misal bumi ni seperti kuih lapis. Dia berlapis-lapis tapi rapat sebut satu pun tak apa. Tapi langit dia berbeza. 7 lapis tetapi dia enggang dia tu, jarak dia tu amat-amat jauh daripada satu langit kepada satu langit. Habis itu. Jadi kita bincang pada hari ini ataupun yang telah kita bincang dah semua benda ni. Cuma kita muzakarah peringat balik supaya ilmu tu hidup di dalam hati kita, mudah-mudahan menjadi berkat dan bertambah keyakinan serta istiqamah dengan keimanan. Allah Ta'ala mesti ada. Tak boleh tiada. Dalilnya ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala sahajalah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Habis itu. Jadi kita bincang sikit lagi. Tambahan. Ada Allah Ta'ala dengan ada kita tak sama. Kerana ada Allah Ta'ala itu ada yang hakiki. Wujud hakiki. Ataupun wujud yang zati. Kadang-kadang kita jumpa dalam kitab. Wujud Allah, wujud zati ataupun wujud hakiki. Apa dia wujud zati dan wujud hakiki? Wujud yang jenis sifat ketuhanan. Yang tidak dijadikan oleh sesiapa. Ini wujud Allah Ta'ala. Adapun wujud kita, makhluk ni berbeza. Dinamakan wujud kita wujud aridhi. Wujud aridhi. Wujud makhluk, wujud aridhi. Apa? Wujud yang baharu dijadikan kita ni oleh Allah Ta'ala. Adapun wujud Allah Ta'ala tidak ada yang menjadikan. Itu berbeza. Tak sama. Makna bukti Allah ada. Firman Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala sahajalah yang maha termulia yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Itu dalil Al-Quran. Ataupun tanda adanya. Baik, dalil Al-Quran ini dinamakan dalil naqli. Naqli yakni yang dinaqal, yang diambil. Naqal yang diambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Baginda junjungan besar, junjungan mulia kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tanda ada Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Tanda Allah ada, bukti dalil kata Allah ada, iaitulah adanya alam ini, baharunya alam ini. Apa dia dalil? Tanda ataupun bukti ataupun penunjuk. Contoh macam mana? Kita pergi satu-satu kampung. Kita kata di mana rumah Tok Imam? Kita tanya orang. Dia kata pergi depan sikit lagi dalam 5-6 rumah. Pagar dia warna kuning.
Oh, tu dalil, tu tanda. Pagar orang lain kalau lain. Tubuh, kita buh pagar kalau lain-lain sikit mudah kita cari rumah. Ha? Ha. Jadi pagar dia warna kuning tu tanda kepada rumah tu imam. Contoh. Tu contoh. Jadi itulah penunjuk bukti tanda. Jadi mana tanda kepada kewujudan Allah Ta'ala ni? Allah Ta'ala sekalipun kita tak pernah tengok. Sekalipun kita tak pernah melihat. Tapi kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Mana tanda? Iaitulah baharu alam ini. Macam virus corona. Kita tak nampak. Tapi ada. Mana tanda? Orang terkena virus. Ada yang tahap 3, ada tahap 4. Tahap 4, 5 ditidurkan. Itu menunjukkan adanya corona ni. Ada yang mati. Walaupun kita tak nampak. Lebih-lebih lagi, Allah yang maha termulia. Allah ada. Tetapi kita tak nampak. Walaupun tak nampak, kita yakin tidak ada syak. Kerana ada bukti. Ada dalil, ada tanda. Ada pengecaman, ada penunjuk yang menunjukkan Allah itu ada. Apa? Iaitulah alam ini. Ataupun tanda adanya Allah Ta'ala baharu alam ini. Ini orang panggil dalil akli. Dalil yang jenis kita fikir dengan akal. Dalil kata Allah ada baharu alam ini. Baharu dengan makna berubah. Berubah. Diri alam ni tak boleh jadi dalil lagi. Tetapi diri berubah alam itu. Ni almarhum Tok Saleh dia hurai lagu tu. Alam tak boleh buat dalil lagi. Hak boleh buat dalil berubahnya alam ini. Berubahnya makhluk ni. Pasal apa? Dia kata tengok sarang burung cak atas pokok. Kalau kita tengok sarang, boleh tak buat dalil kata burung tu duduk dalam tu? Tak boleh lagi. Kadang-kadang dia buat, dia tinggal. Apa bukti kata dia ada dalam tu? Iaitu diri bergerak. Diri berkocok. Sarang burung itu. Ada ni burung ni. Pasal? Duduk bergerak tu. Tak ada angin pun duduk bergerak. Ada burung ni. Begitu juga alam. Mana bukti kata Allah Ta'ala ada? Berubah alam ni. Ubah lagu mana? Tadi malam gelap lah siang. Berubah. Kita dulu kuat lah lemah. Dulu kita ni rambut hitam lah putih. Itu berubah. Dalil kata Allah ada berubah alam ini. Ini orang panggil dalil ijmal, dalil umum. Dalil yang umum. Adapun dalil yang tafsil, yang detail, kita kena fikir bagi panjang sikit. Kita kena fikir bagi jauh sikit. Mana dalil kata Allah ada, kita fikir Allah Ta'ala suruh. Allahul ladzi khalaqa, Allah Ta'ala suruh. Suruh lagu mana? Firman Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu. Hei orang yang memiliki akal fikiran. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu. Hei orang yang ada akal fikiran. Fikir macam mana? Fikir macam ni. Alam ni dulu tak ada. Alam ni bukan bumi langit ya. Seluruh makhluk namanya alam. Jin ke, manusia ke, batu ke, kayu ke, namanya alam. Ataupun namanya makhluk, ataupun namanya benda mungkin, ataupun namanya benda yang baru, jaiz. Benda baru. Contoh macam saya lah senang. Helmi.
Nama orang panggil juga. Walid anak panggil. Abang isteri panggil. Nanti pula boleh cucu. Kalau panjang umur orang panggil wan. Jadi hak tu lah. Tapi iktibarnya jalan kira lain-lain. Macam cabai dengan cili tu. Sama je tuan tu. Tapi iktibar jalan panggil tu lain-lain. Pasal apa panggil cili? Orang belah sana, belah-belah atas tu. Pasal apa panggil cabai? Kita orang utara. Pasal apa panggil alam? Alamat kepada bukti kepada adanya Allah Ta'ala. Pasal apa panggil makhluk? Sebab kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa panggil mungkin? Kita ni benda yang mungkin boleh ada, boleh tak. Kita ni benda jaiz baharu. Boleh ada, boleh tak ada. Itu main jaiz. Habis. Jadi bukti kepada Allah Ta'ala adanya alam. Ataupun adanya makhluk. Ataupun adanya mungkin. Adanya benda-benda jaiz. Iaitu makhluk. Al-alam masiwa Allah. Alam ini selain daripada Allah namanya alam. Selain daripada Allah namanya makhluk. Selain daripada Allah namanya baharu. Mana bukti kata adanya Allah Ta'ala? Adanya alam. Adanya makhluk. Adanya baharu. Adanya kita. Itu bukti kepada ada Allah Ta'ala itu. Baik. Ataupun tanda adanya Allah Ta'ala iaitu baharu alam ini, iaitu berubah alam ataupun makhluk ini berubah. Baik, ini orang panggil dalil umum. Adapun dalil tafsil, dalil detail, kena fikir. Macam mana? Bukti kepada Allah adanya alam. Alam ni Allah buat, tak boleh jadi sendiri. Baik. Kalau Allah Ta'ala tak ada, mestilah tak ada alam. Boleh terima tak? Tak boleh. Quran sebut jelas Allah buat langit bumi. Akal kena fikir ikut Quran. Ini pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau tak ada Allah Ta'ala boleh ke tak? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak ada, alam ni pun tak ada. Sekarang nyata alam ini ada. Tentu Allah buat. Nak buat tu kena ada khudrah yang sempurna. Iradah yang sempurna. Ilmu yang sempurna. Kerana nak menjadikan sesuatu, 3 sifat utama ni kena ada. Khudrah, iradah dan ilmu. Kalau kita makhluk tak ada khudrah, tak boleh buat kerja. Kalau kita makhluk manusia ni, khudrah, tenaga tak ada bagi manusia. Tak boleh buat kerja. Allah Ta'ala kita tak boleh kata tenaga, kita sebut khudrah. Mesti ada khudrah baru boleh buat makhluk. Baik, makhluk ni, kita ni, manusia ni. Kalau ada tenaga tapi tak mau buat, jadi tak? Tak jadi, dia kena mau, dia kena kehendak. Itu iradah. Kalau kita ada tenaga, kita ada iradah kemahuan, tetapi tidak ada ilmu, tak boleh buat juga. Orang suruh buat satu benda hak kita tak erti, tak boleh jadi juga. Tak boleh jadi. Contohnya, orang ambil daun mengkuang. Suruh kita anyam tikar. Hak tak erti, tak ada ilmu ni, selerak habis. Rosak habis daun-daun tu. Sebab kita tak erti. Jadi nak buat sesuatu, dia kena erti. Kena ada ilmu. Kena mau. Kena ada iradah. Kena ada khudrah. Bagi manusia tenaga. Kena ada. Kalau tak ada, tak boleh jadi. Kena ada berpakat 3 sifat itu. Khudrah, iradah dan ilmu. Kalau Allah Ta'ala tak ada, tentu khudrah, iradah, ilmu tak ada. Kalau khudrah, iradah, ilmu tak ada, alam ni tidak ada. Subhanallah, alam ni sudah ada. Maha suci Allah. Kita yakin alam ni telah ada. Apabila adanya alam, tentulah
Allah Ta'ala ada qudrah, iradah dan ilmu. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam. Kerana alam makhluk ni, dia tak boleh jadi sendiri. Dia tak boleh jadi sendiri. Allah Ta'ala yang buat. Habis. Baik. Contoh macam mana? Tak boleh jadi sendiri. Kita minta jauh lah. Contoh ni. Mata kita hak elok-elok tercucuk benda yang tajam pecah mata kita. Na'udzubillah. Ini contoh kita minta jauh. Lepas tu tak nampak, pergi ke hospital. Hospital kata rosak dah, doktor kata rosak mata ni tak boleh buat apa dah. Memang tak nampak dah. Lepas tu kalau ditukar dengan mata palsu sekalipun, sama tak dengan mata hak Allah buat? Tak sama. Jadi boleh ke kita buat siapa hak Allah buat? Tak boleh. Menunjukkan hak ada kat kita ni Allah buat. Makhluk tak boleh buat. Makhluk tak boleh buat. Gitu. Tu menunjukkan kata Allah Ta'ala yang buat alam ni. Kita nak buat tak boleh. Habis. Sampai masa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang Allah nak, maka terjadilah begitu. Kita nak buat kat mana tak boleh. Hanya ada pada kita ikhtiar usaha yang terbatas. Ikhtiar usaha kita tidak memberi apa bekasan melainkan dengan izin dan kehendak dan perbuat oleh Allah Ta'ala. Itu i'tiqad kita. Tugas kita sebagai hamba hanyalah ikhtiar usaha. Yang menjadikan segala-galanya Allah Ta'ala yang maha termulia itu. Habis. Ini bukti kepada kewujudan Allah Ta'ala. Habis. Itu mudah ya. Jadi kita niat mengaji ni kerana Allah Ta'ala nak bagi lepas fardu ain, nak bagi lepas tanggungjawab fardu ain, dan minta Allah bagi faham yang kedua. Yang ketiga, minta Allah Ta'ala bagi kita ni dapat beramal, berpegang dengan iman ni setiap masa, setiap saat, setiap detik, setiap ketika. Sampailah kepada kita meninggal, bertemu dengan Allah dalam keadaan kita membawa iman yang sahih, iman yang sebenar. Allah ada, tak boleh tak ada. Dalilnya ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar, ataupun dalil kepada Allah Ta'ala ada, iaitulah berubah barunya alam ini. Kalau kita faham, kita beriman, insya-Allah lepas tanggungjawab. Ini maknanya kitab ni nama Kifayah Al-Mubtadi. Memada dah. Memada dah. Al-Mubtadi bagi orang yang baru untuk nak berjalan belajar untuk mengenali Allah secara asas, memada dah kitab ni. Peganglah sampai mati kitab ni. Baik. Dan kita minta Allah Ta'ala beri keberkatan kepada kita, keberkatan ilmu. Dan ilmu tu dijadikan nur yang sentiasa bercahaya di dalam hati kita. Sehingga kita sentiasa diizin oleh Allah memandang, yakni merasai di dalam hati kita, sentiasa kewujudan Allah itu kita rasa di dalam hati kita. Setiap masa, setiap detik, setiap ketika, di mana sahaja, kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Dan Allah Ta'ala itu pasti ada dan dekat dengan kita, dengan ilmunya mengetahui segala-gala. Basarnya melihat segala-gala. Samaknya mendengar segala-gala. InsyaAllah dengan adanya benda ni, kita akan menjadi hambanya yang sebenar. Nak buat maksiat, tak boleh. Allah tahu, Allah dengar, Allah Ta'ala lihat, Allah ada.
Tu orang panggil kekuatan untuk kita ni menjadi baik. Kekuatan untuk kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang betul. Maklumlah kita ni manusia terkadang tertewas melakukan dosa. Maka kita bertaubat dengan segera. Kerana kita yakin kewujudan Allah Ta'ala itu kita merasai sentiasa di dalam hati kita. Pandang dengan hati kita, memang Allah ada. Memang Allah ada. Tetapi sayangnya orang sekarang sangat-sangat takut dengan corona, tetapi tidak takut dengan Allah Ta'ala. Corona ni bukan kita kata jangan takut tak. Bukan kita kata jangan takut tak. Tetapi takut kepada makhluk ini berbeza dengan takut kepada Allah Ta'ala. Tapi orang Allah lebih takut kepada corona berbanding takut kepada Allah Ta'ala. Sebab kerana iman mereka, iman seorang itu nipis. Taklah kalau kita takut makhluk lebih, tapi dengan Allah kita buat halal. Maknanya kita minta Allah Ta'ala ubah hati kita. Masukkan keyakinan yang teguh ke dalam hati kita. Mantapkan keyakinan. Dipancarkan nur ma'rifah kepada hati kita. Supaya kita ni dapat merasai kewujudan Allah. Memandang dengan mata hati sentiasa kewujudan Allah Ta'ala itu. Itulah orang arif billah. Mereka sentiasa syuhud. Yakni mengingati Allah di setiap masa, setiap ketika. Walaupun di mana sahaja mereka berada, mengingati Allah Ta'ala. Gitu. Ini orang panggil amalan zikrullah. Amalan yang baik. Ingat Allah Ta'ala ni setiap masa, setiap tempat. Adapun ibadah, semayang. Bukan boleh kita dalam tandas kita tak boleh semayang. Tempat kotong tak boleh semayang. Dalam jamban. Dalam tandas. Tetapi ingat Allah dalam hati ini sentiasa. Dalam tandas kita yakin Allah ada. Allah melihat. Allah tahu. Baik. Ini cerita awliya tarbiyah anak murid. Anak murid ni mengajilah peringkat awal ni. Lepas tu dia nak test anak murid. Faham ke tak apa yang dia mengaji? Bagi ayam 3 ekor kepada 3 orang. Hampa 3-3 ni pergi sembelih ayam ni di tempat orang yang tak ada. Orang tak tahu. Orang tak tengok. Maka anak murid ni pergilah cari 2 dia sembelih. Tengok keluar tak ada orang. Perak dia sembelih. Satu lagi dia main tok guru. Tak boleh sembelih. Pasal apa? Dia kata mana ada satu tempat hak tak ada siapa. Mana ada satu tempat hak orang tak tengok tak ada. Semuanya Allah Ta'ala tu melihat, mendengar, mengetahui. Allah ada. Maka murid ni faham daripada sudut pahaman. Dia faham maksud daripada makrifah itu. Habis. Kedua, yang kedua, kita pindah kepada tajuk yang lain. Saya nak baca cepat-cepat ni sebab jadual kita ni dia nak kembali kepada susunan yang biasa kembali. PKP pun habis. Jadi hari ni terpaksa saya tangguh. Bulan ni lah terpaksa saya tangguh kuliah setiap hari Khamis minggu pertama dan yang ketiga bulan ni tangguh dulu di Bidung. Kemungkinan yang mengikuti kuliah As-Sakinah di Bidung ada di dalam live ni. Jadi saya minta tangguh dulu. Kerana kita nak pergi berjalan dulu. InsyaAllah sampai kepada sifat yang ke-13 nanti. Ataupun sampai kepada sifat Rasul nanti. Kita akan berhentilah. Sebab malaikat. Kemudian beriman kepada kitab, malaikat, kiamat, qada qadar tu. Mudah saja.
Jadi insya-Allah kita bincanglah macam mana kita nak buat nanti. Lebih kurang sampai pada muka surat yang dalam muka surat 25-26 tu habislah pembahasan tentang keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Sampai tengah tu kemungkinan kita akan berhenti. Ataupun kalau nak sambung lagi, insya-Allah nanti kita bincang di masa yang lain. Kita nak bagi orang kata apa? Nak bagi ubah muka surat tu. Kedua, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia. Baik. Tapi kalau hari Isnin tu tak apa. Kalau kita buat di Masjid Sultanah sekalipun, bulan depan contohnya, ni cara-cara kita orang kata plan. Hakikat, wallahu a'lam macam mana hak Allah nak. Contohnya kita jalan dulu. Hari Isnin, hari Khamis kita jalan dulu bulan ni. Lepas tu kita tengok balik. Kalau kuliah di masjid sekalipun hari Isnin, sama kitab Sirajul Huda, muka surat pun sama. Kita boleh ikut dengan sama. Tetapi kalau hari Khamis di bidung As-Sakinah, dia kitab lain, kitab Baqarah. Kitab Baqarah pukul 9 juga, kitab Baqarah. Kitab lain lah. Hak tu kita nak ejah macam mana. Macam mana. InsyaAllah hak ni pun kita jalan juga sebab kita dah beli kitab. Nak bagi jadi kebajikan. Datuk doktor kita wakaf kitab. Nak bagi jadi kebajikan, insyaAllah kita ejah baca juga. Baik. Kedua, daripada perkara yang wajib dipelajari yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan Allah yang wajib dipelajari, wajib kita mukallaf yang berakal dan cukup umur dan sampai seruan dakwah percaya, beriman dan i'tiqad berpegang dengan jazam teguh dalam hati bahawasanya tetap dan sabit mesti Allah Ta'ala itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Artinya erti qidam sedia Allah Ta'ala. Wajib kita yakin Allah Ta'ala itu sedia. Iaitu sedia Allah Ta'ala yang maha termulia, tidak ada permulaan bagi adanya. Ada Allah Ta'ala. Tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah bukan baharu. Benda baharu ni ada mula. Kelas kita hari ni mula pukul berapa? Kita dilahirkan oleh ibu kita tahun bila mula? Dilahirkan tahun apa? Ada permulaan. Itu baharu. Adapun Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala itu. Atau ada Allah Ta'ala itu yang maha termulia tidak terdahulu oleh tiada. Kita makhluk ni ada. Mula-mula tak ada, baru ada. Mula-mula tak ada, kemudian baru ada. Itu orang panggil baharu. Mula-mula tak ada, baru ada, orang panggil baharu. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Dan ada Allah tak mai kot tak ada. Bukan macam kita. Kita mula-mula tak ada, baru ada. Itu baharu. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak seperti baharu. Dan wajib kita mukallaf, percaya, beriman dan i'tiqad. Sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan kepada qidam. Iaitu baharu. Allah Ta'ala tidak baharu. Artinya arti baharu tu. Macam kita ni baharu. Apa dia baharu? Ada permulaan bagi adanya baharu itu. Semua benda baharu ada mula dan ada akhir. Allah Ta'ala tidak ada mula dan tidak ada akhir. Contoh orang tanya. Kamu mula kerja tahun bila?
Mula masuk sekolah tu tahun bila? Mula duk ikut kuliah bila? Orang panggil ada permulaan. Itu orang panggil benda baharu. Subhanallah, Allah tidak baharu. Tidak ada permulaan. Baik. Maka orang panggil qidam Allah qidam yang zati. Ataupun qidam hakiki. Qidam sedia yang jenis sifat ketuhanan yang tidak dijadikan oleh sesiapa. Habis. Baik. Mana tanda bukti kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedia? Tanda dan dalil yang menunjukkan kata Allah Ta'ala itu sedia? Dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sedia seperti yang tersebut dan Allah Ta'ala yang maha termulia. Huwal awwalun huwal akhir. Huwa, dan dialah Allah Ta'ala al-awwal, huwal awwalun huwal akhir. Dialah Allah Ta'ala yang awal. Maksud awal di sini, sebelum daripada ada makhluk, Allah sudah ada. Huwal akhir, wal akhir, wal akhir, dan dialah yang kekal. Setelah binasanya makhluk, Allah Ta'ala tetap ada. Artinya huwal awal, huwal akhir, huwa awal, huwal awwalu, wal akhir. Huwal awwalun wal akhir, dialah yang awal sebelum ada makhluk. Allah Ta'ala dah ada. Dan dialah yang kekal. Setelah daripada binasa makhluk, Allah Ta'ala tetap ada. Artinya dialah Allah Ta'ala yang awal. Yang tiada ada permulaan. Dan dialah Allah Ta'ala yang akhir. Yakni yang tidak ada kesudahan. Maksudnya, sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala dah ada. Setelah binasa makhluk, pada masa kiamat, Allah Ta'ala tetap ada, tidak binasa. Atau tanda, atau dalil, atau tandanya, tanda kepada sedianya Allah, ataupun dalilnya, dalil kepada qidam sedianya Allah bukan baru, iaitulah ada alam ini. Berubah alam ini. Macam mana? Kita fikir. Ini orang panggil dalil umum. Mana bukti kata Allah sedia? Adanya alam. Kalau baharu macam kita, tak ada alam, tak boleh buat. Kerana baharu ni lemah. Kita nak buat ni tak boleh, nak buat ni terbatas, tak boleh. Banyak perkara yang menghalang kerana kita makhluk ni lemah. Kalau Allah Ta'ala baharu macam kita, tentu alam tak ada. Itu orang panggil sekurang-kurang dalil. Sekurang-kurangnya dalil. Orang panggil dalil ijmal. Jadi, mudah untuk kita ni faham ilmu tauhid. Allah sedia, tak baharu. Mana dalil? Ayat Quran. Di antaranya, huwal awwalun wal akhir. Di antaranya kita fikir, Allah Ta'ala sedia, tidak baharu. Iaitulah bukti adanya alam. Kalau Allah Ta'ala baharu, tentu lemah. Kalau lemah, alam pun tidak ada. Mudah untuk kita memahami. Dan insya-Allah untuk melepaskan kewajipan fardu ain kepada tiap-tiap kita untuk mempelajari ilmu akidah. Ilmu yang kita boleh baca di dalam kitab Kifayatul Mubtadi yang ditinggal oleh pengarang yang berkat, yang Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada beliau, iaitulah almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Murid kepada almarhum Tok Guru Haji Omar Zuhdi Pondok Lanai dan murid kepada Tok Ui Saleh Sik rahimahullahu ta'ala. Ni yang mengarang kitab kita ni Tuan Guru Haji Ibrahim. Lah ni kita tak boleh nak ziarah
Kalau boleh ziarah, kita boleh pi pondok beliau, kita pi tengok isteri beliau masih ada, pondok beliau masih hidup. Dulu ni kita pi dah. Kita pi dah rombongan daripada Masjid Sultanah pun pi, rombongan daripada As-Sakinah Bidung pun pernah pi dah. Tempat Tok Guru ni di Pondok Bandar Hilisik dalam sana tu. Di dalam perkampungan. Tetapi hidupnya ilmu. Hidupnya ilmu di situ. Kemudian kita berhenti di sini. Ketiga, daripada soalan yang wajib kita pelajari, iaitulah Baqarah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Wallahu'alam. Ada tak soalan? InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, yang Doktor. Yang dimaksudkan dengan alam di sini ni, macam mana ejaan dia? Ain ke hamzah? Dia ain, alam. Alam. Menunjuk. Ya. Alam ke. Okey. Jadi alam ni bukan bumi sajalah, no? Alam ni seluruh makhluk. Seluruh makhluk, ya. Seluruh makhluk. Bukan kata langit bumi ya. Semua makhluk termasuk manusia, haiwan, malaikat. Kerana ambil daripada alamat. Alamat iaitu bukti. Kepada kewujudan Allah Ta'ala itu. Alamat iaitulah petanda. Kepada kewujudan Allah, iaitu sekalian makhluk ni bukti kepada ada Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Tak ada aku nak lain. Ustaz, satu lagi kalimah yang saya selalu tak boleh nak faham ialah Adam. Adam ke saya tak faham dari dalam buku tauhid selalu ada yang tu. Ya, wujud artinya ada. Wujud. Lawannya Adam. Adam, ain dal mim. Adam itu tiada. Wujud ada, lawannya tiada. Tiada tu Adam. Ain dal mim, Adam. Adam tu tiada. Wajib Allah ada, mustahil tiada. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, mustahil Adam. Mustahil tiada. Mustahil tiada. Itu istilah menyebabkan orang kata payah ilmu tauhid, penin ilmu tauhid. Tapi kalau kita belajar mudah, insya-Allah. Kalau dah hati dah, tolong ajak orang lain pula. Kerana dalam grup kita ni baru dekat-dekat 100 orang. Hak beribu lagi tak mengaji nu. Tolong pecerah kepada mereka. Jangan kata ilmu susah, payah kami tak mau mengaji. Kerana ini adalah kewajipan kita. Asas. Perkara asas kepada kita. Wallahu'alam. Terima kasihlah kepada Cikgu Ishak kerana dengan asbab beliau hikmah PKP ni boleh buat Google Map. Saya pun tak bererti. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada cikgu ni, dia kaji daripada Google Map, nak pindah pula kepada Facebook. Dia kaji tu makan 3-4 minggu juga hari tu ni. Saat masuk link ni. Jadi Alhamdulillah dengan hikmah PKP ni, asbab kepada menjadi banyak kebaikan, kebajikan,
Alhamdulillah kepada semua yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf tadi ni terlewat. Terlewat. Hujan. Bangun-bangun tu tertidur. Kunci jam dah. Kunci-kunci tu tekan-tekan tu terlak lagi. Masya Allah. Bangun-bangun 9.5 minit. Kunci 2 kali hari ni. Mengantuk. Mengantuk. Semalam ni ada tahlil rumah pak saudara. Kemudian kami ada mesyuarat keluarga. Jadi letih tu. Bangun, tidur, kunci jam. Tidur lagi, kunci jam. Sampailah takdirnya 9.5 minit. Kalut lah. Jadi mula 9.10 tadi minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wa humma min azamin ni'am wa kafa bihim min ni'mah. Raditu billah rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.